Najib kritik kerajaan kerana tak libatkan negeri pembangkang dalam mesyuarat COVID-19. Dalam keadaan krisis dan rakyat Malaysia terancam, semua pihak perlu ketepikan persengketaan dan perbezaan, katanya. Facebook Najib Razak hari ini dimuat naik dengan kenyataan yang menegaskan bahawa dalam keadaan krisis dan ancaman, rakyat Malaysia perlu bersama. Kenyataan itu turut disertakan dengan gambar beliau bersama Menteri Besar Kelantan, Ahmad Yaakob pada 2014 dan gambar beliau bersama Lim Guan Eng pada 2017 yang merupakan Ketua Menteri Pulau Pinang ketika itu. Meskipun tidak menyebut secara spesifik, bekas Perdana Menteri itu dipercayai mengkritik kerajaan kerana tidak melibatkan Ketua Kerajaan Negeri Pembangkang dalam mesyuarat khas bagi menyelaraskan Perintah Kawalan Pergerakan antara negeri yang dipengerusikan Perdana Menteri Muhyiddin Yassin. Dalam apa jua keadaan pun, dikala ada krisis dan ancaman terhadap kita, rakyat Malaysia perlu bersama. Kita perlu bersatu, padu berganding bahu, ketepikan segala persengketaan, ketepikan apa jua perbezaan. Tiada apa yang boleh menjadi penghalang keeratan dan di kalangan kita pada waktu ini. Kaum, agama, fahaman politik, no way, tegasnya. Tidak ada Melayu, Cina, India, Islam, Hindu, Kristian, kerajaan. We are one, we are united. Kita semua satu, kita semua bersatu. Tiada istilah negeri pro kerajaan atau negeri pembangkang apabila nyawa rakyat Malaysia sedang terancam. Kita rancang untuk berdepan dengan ancaman bersama-sama. Kita satu Malaysia, katanya. Terdahulu Muhyiddin mempengerusikan mesyuarat khas bagi menyelaraskan Perintah Kawalan Pergerakan antara negeri. Bagaimanapun, hanya ketua kerajaan dari negeri-negeri yang diperintah oleh Perikatan Nasional atau Gabungan Parti Sarawak yang turut serta. Manakala ketua-ketua kerajaan negeri Pulau Pinang, Kedah, Negeri Sembilan dan Sabah mendakwa bahawa mereka tidak dijemput ke mesyuarat itu. Dalam satu kenyataan, Pakatan Harapan PH membidas keputusan mengenepikan 5 negeri berkenaan yang mewakili 40% daripada populasi rakyat Malaysia. Kita beralih kepada perkongsian berita yang lain. Azila bantah Najib jadi pencela dalam permohonan semakan kes Altantoya. Permohonan semakan itu bagi mengetepikan sabitan dan hukuman mati pembunuhan wanita warga Mongolia. Bekas anggota polis Azila Hadri membantah permohonan Najib Razak untuk mencela dalam permohonan semakan yang difailkannya dalam usaha mengetepikan sabitan dan hukuman mati bagi pembunuhan wanita warga Mongolia, Altantoya Sharibo. Peguamnya J. Kuldeep Kumar yang menghadiri prosiding pengurusan kes di hadapan Timbalan Pendaftar Mahkamah Persekutuan Asniza Muhammad Ali berkata, Peguam Najib telah memfailkan afidavit jawapan berkaitan permohonan untuk menjadi pencelah dan menyerahkan dokumen itu kepada beliau hari ini. Kami membantah afidavit jawapan itu kerana ia tidak difailkan dalam tempoh masa yang dibenarkan. Katanya sambil menambah Peguam Najib sepatutnya memfailkan permohonan untuk mendapatkan masa lanjutan bagi memfailkan afidavit jawapan. Timbalan Pendakwa Raya Muhammad Azmi Mahsyud yang hadir bagi pihak pendakwaan dalam prosiding pengurusan kas itu berkata beliau mendapat arahan untuk membantah permohonan Najib sebagai pencelah dalam permohonan semakan Azila. Bagaimanapun, Kuldeep memaklumkan pemberita bahawa beliau membantah tindakan Jabatan Peguam Negara yang memfailkan afidavit jawapannya berhubung permohonan semakan Azila atas alasan mereka gagal berbuat demikian pada 31 Januari tahun lepas. Kuldeep berkata Timbalan Pendaftar akan menulis kepada pihak-pihak terlibat pada Khamis ini untuk memberikan arahan selanjutnya. Beliau berkata tarikh 20 April yang ditetapkan untuk Mahkamah Persekutuan mendengar permohonan semakan Azila dikekalkan. Azila yang dijatuhi hukuman mati kini ditahan di penjara Kajang telah memfailkan permohonan semakan itu pada 5 Disember tahun lepas bersama-sama akuan berkanun setebal 32 muka surat yang mendakwa bahawa arahan untuk membunuh Altantoya datang daripada Najib yang ketika itu memegang jawatan sebagai Timbalan Perdana Menteri.
Dalam permohonan itu, Azila 43 meminta mahkamah mengetepikan sabitan dan hukuman mati yang dijatuhkan terhadapnya oleh Mahkamah Persekutuan pada 13 Januari 2015 serta memerintahkan satu perbicaraan semula. Pada Disember tahun lepas, Peguam Muhammad Syafiee Abdullah memaklumkan pihak media bahawa anak guamnya itu, iaitu Najib, telah menafikan segala dakwaan Azila. Azila dan Sirul Azhar Umar 47 telah didapati bersalah dan dihukum mati oleh Mahkamah Tinggi Shah Alam pada 2009 kerana membunuh Al-Tantuya di Mukim Bukit Raja, Shah Alam antara 10 malam 19 Oktober dan 1 pagi hari berikutnya pada 2006. Kedua-duanya telah dilepas dan dibebaskan pada 2013 selepas Mahkamah Rayuan membenarkan rayuan untuk mengetepikan sabitan serta hukuman mati mereka. Pada 2015, Mahkamah Persekutuan mengetepikan keputusan melepas serta membebaskan kedua-dua komando polis itu dan mengekalkan keputusan Mahkamah Tinggi yang mendapati mereka bersalah. Bekas penganalisis politik Abdul Razak Baginda, 55, yang didakwa bersubahat dengan Azila dan Sirul Azhar telah dibebaskan oleh Mahkamah Tinggi pada 2008 atas alasan pihak pendakwaan gagal membuktikan kes prima facie terhadapnya. Pendakwaan bagaimanapun tidak mengemukakan rayuan berhubung pembebasannya. Peguam Sarah Abisegam hadir bagi pihak Najib manakala Peguam Sanggit Kaur Dio yang menjadi peguam pemerhati bagi pihak keluarga Al-Tantuya dalam permohonan semakan itu turut hadir dalam prosiding pengurusan kes hari ini. Sumber dari bernama. Sementara itu, kewangan kerajaan meruncing nak bayar RM600 sebulan, kata Pakatan Harapan. Hal itu kerana, kata Saifuddin, harga minyak dunia sekarang berada di paras jauh lebih rendah berbanding ketika belanjawan disiapkan tahun lalu. Bekas Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Saifuddin Nasution Ismail berkata, kerajaan sedang berdepan situasi kewangan meruncing untuk melunaskan pembayaran bantuan bulanan RM600 kepada pekerja yang terpaksa bercuti tanpa gaji. Katanya, pandangannya itu adalah berdasarkan kedudukan harga minyak dunia kini yang berada sekitar AS30 setong, merundum hampir separuh berbanding ketika belanjawan 2020 dibentangkan Oktober tahun lalu, iaitu pada AS62 setong. Saya fikir kedudukan kewangan kerajaan sekarang menjadi sangat-sangat runcing, katanya dalam sidang media Majlis Setiausaha Pakatan Harapan hari ini. Sesi itu dijalankan secara dalam talian sebagai langkah berjaga-jaga ekoran penularan wabak COVID-19. Saifuddin berkata demikian sebagai menjawab soalan pemberita tentang apakah Pakatan Harapan PH yakin Kerajaan Perikatan Nasional PN mampu membayar insentif RM600 sebulan seperti yang diumumkan semalam. Ia menjadi kebimbangan berdasarkan maklumat kewangan terakhir sebelum pertukaran kerajaan berlaku. Mengakui kejatuhan harga minyak itu hanyalah satu daripada banyak faktor lain yang perlu diambil kira. Saifuddin berkata, hal itu sudah cukup menjelaskan betapa meruncingnya kedudukan kewangan kerajaan kini. Berdasarkan pemeriksaan terkini, hanya minyak dunia terus mengalami penurunan dan kini berada pada kadar AS30.05 setong. Jangan biar muflis. Semalam Perdana Menteri Muhyiddin Yassin mengumumkan bantuan kewangan RM600 sebulan bagi tempoh maksimum 6 bulan kepada pekerja yang meraih pendapatan bawah RM4,000 sebulan yang terpaksa mengambil cuti tanpa gaji dengan peruntukan RM120 juta. Seramai 33,000 pekerja disasarkan menerima faedah tersebut, katanya pada sidang media selepas mempengerusikan mesyuarat pertama Majlis Tindakan Ekonomi EAC di Pejabat Perdana Menteri di Putrajaya semalam. Bekas Menteri Pengangkutan Anthony Locke pula meminta kerajaan membantu syarikat penerbangan bagi memastikan mereka tidak mengalami muflis. Kata setiausaha organisasi DAP itu, syarikat penerbangan tidak boleh dibiarkan muflis kerana hal itu akan memberikan kesan yang sangat besar buat negara, terutamanya daripada aspek keterhubungan dengan negara lain yang harus dikekalkan sehingga wabak COVID-19 surut nanti. Kalau saya masih Menteri Pengangkutan, apa saya akan buat?
Saya akan terus meminta semua syarikat penerbangan bermesyuarat dan minta mereka cadangkan terlebih dahulu apakah bentuk pakej bantuan yang boleh diberi untuk mengurangkan kos. Syarikat-syarikat penerbangan ini perlu dibantu kerana kita tak boleh biarkan mana-mana syarikat penerbangan muflis. Itu akan beri implikasi yang sangat besar kepada negara. Apabila kita kembali pulih nanti dari wabak COVID-19, kita perlu pastikan sistem pengangkutan kita masih kekal dan kita ada keterhubungan, konektiviti dan berterusan dengan negara lain, katanya. Beliau menjawab soalan pemberita tentang laporan yang menjangkakan kebanyakan syarikat penerbangan akan muflis menjelang Mei ekoran wabak COVID-19 yang semakin menular di seluruh dunia. Antara cadangan log, dalam masa 2 hingga 3 bulan ke hadapan, syarikat-syarikat penerbangan boleh diberikan pinjaman mudah, soft loan, bagi membantu mereka. Perintah Kawalan Pergerakan berkuat kuasa esok Rabu 18 Mac sehinggalah 31 Mac antara lain, sekatan menyeluruh akan dikenakan terhadap semua perjalanan baik yang melibatkan rakyat Malaysia keluar negara maupun pelancong dan pelawat asing ke dalam negara. Susulan Perintah Kawalan Pergerakan, perbicaraan Bong ditangguh selepas Mac. Peguam berkata anggota Parlimen Kinabatangan itu perlu pulang segera ke Sabah dan berkhidmat di kawasannya. Perbicaraan kes rasuah anggota Parlimen Kinabatangan Bung Mokhtar Radin dan isterinya Zizi Izzati Samad tidak akan diadakan sepanjang bulan ini susulan Perintah Kawalan Pergerakan yang diumumkan kerajaan semalam. Hakim Mahkamah Session Kuala Lumpur Razina Ayub membenarkan permohonan penangguhan itu yang dibuat Peguam K. Kumarendran hari ini. DPP Muhammad Fadli Muhammad Zamri tidak membantah permohonan itu. Semalam Perdana Menteri Muhyiddin Yassin mengumumkan Perintah Kawalan Pergerakan yang berkuat kuasa mulai 18 Mac hingga 31 Mac bagi membendung penularan COVID-19. Perintah itu antara lain menyatakan permis kerajaan dan swasta, kecuali perkhidmatan penting, ditutup. Pergerakan dan perhimpunan ramai dilarang dan rakyat Malaysia tidak boleh keluar negara. Ketika prosiding hari ini, Kumarendran memberitahu susulan perintah itu, anak guamnya Bung Mokhtar perlu segera pulang ke Sabah dan berkhidmat di kawasan parlimennya. Dia ada tanggungjawab terhadap kawasannya dan perlu pulang ke Sabah. Ini penting, katanya. Katanya lagi, permohonan penangguhan itu juga dibuat kerana dia dan pasukan pembelaan perlu pulang ke pejabat mereka di Pulau Pinang dan menguruskan beberapa perkara susulan perintah tersebut. Ini kerana mulai esok semua pejabat kecuali perkhidmatan penting akan ditutup. Kami perlu memaklumkan kepada anak guam berkenaan perkara ini. Kesan kes mahkamah ekoran perintah tersebut, katanya. Rozina berkata pihaknya masih menunggu arahan lanjut daripada ketua pendaftar berkenaan. Sama ada mahkamah di seluruh negara juga akan ditutup sehingga 31 Mac ini. Dia kemudian mengarahkan pendakwaan menyelesaikan pemeriksaan utama dengan saksi kelima, bekas ahli lembaga pengarah Filkra Habibah Sulaiman, sebelum perbicaraan ditangguhkan. Selepas pemeriksaan utama singkat oleh Fadli, pihak terlibat ke kamar Rozina untuk mendapatkan tarikh perbicaraan lanjut. Ketika ditemui selepas itu, Fadli mengesahkan mahkamah menangguhkan perbicaraan bukan sahaja hari ini tetapi untuk seluruh Mac. Dia kemudian berkata perbicaraan akan bersambung pada 10, 17, 28 dan 29 April, 12 hingga 15 Mei, 10, 20, 27 hingga 29 Julai, 10 hingga 12 Ogos, 24 hingga 27 Ogos dan 1 hingga 3 September. Sementara itu, ketika perbicaraan hari ini, Rozina sempat bertanya keadaan kesihatan Bung selepas melihat pengurusi UMNO Sabah itu memakai topeng muka. Rozina, anda tak sihat? Bung, berseluruh coronavirus. Rozina, kalau betul, sudah lama saya panggil ambulans. Ia mencetuskan ketawa semua yang hadir ke perbicaraan hari ini. Semalam Habibah antara lain berkata Menteri Kewangan ketika itu mengusulkan agar Felkra melabur sebanyak RM150 juta dalam unit amanah public mutual, walaupun lembaga pengarah badan itu pada mulanya memutuskan untuk membuat pelaburan sebanyak RM50 juta sahaja.
Salah satu daripada 3 pertuduhan terhadap Bong adalah menerima rasuah RM2.2 juta daripada ejen pelaburan publik Mutual Madhi Abdul Hamid melalui Zizi. Dia didakwa melakukan kesalahan itu sebagai dorongan untuk mendapatkan kelulusan Menteri Kewangan. Kedua, terhadap pelaburan Velcra tersebut, dia didakwa melakukan kesalahan itu di Public Bank Taman Melawati Kuala Lumpur antara pukul 12.30 tengah hari hingga 5 petang pada 12 Jun 2015. Bagi pertuduhan kedua, Bung didakwa menerima rasuah RM262,500 daripada Madhi melalui akaun publik Islamic Treasures Growth Founder yang didaftar menggunakan nama Zizi. Pertuduhan ketiga pula berkenaan menerima rasuah RM337,000 dan 500 daripada ejen pelaburan publik Mutual Nur Haili Ahmad Mokhtar melalui akaun publik Itikal School Founder yang juga didaftar menggunakan nama Zizi. Kedua-duanya didakwa dilakukan di bank sama pada 19 Jun 2015. Ketiga-tiga pertuduhan mengikut Seksyen 17A Akta SPRM berdasarkan Seksyen 24 dalam kurungan 1 Akta sama sabit kesalahan membuat hukuman penjara tak lebih 20 tahun, denda RM10,000 atau 5 kali nilai suapan bergantung kepada nilai yang lebih tinggi. Zizi juga dihadapkan dengan 3 pertuduhan subahat dengan Bung Mokhtar, suaminya. Semua sumber berita dipetik dari Malaysia Kini Online. Terima kasih kerana anda terus menyokong perkembangan channel ini. Untuk meneruskan sokongan anda, jangan lupa mengongsikan video ini ke akaun media sosial anda. Terima kasih.